Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, berita bermula sebentar lagi. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah batik, mohon diampun. Daulat tuanku. Inilah peringatan paling tegas daripada Kebawah Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ini amaran paling keras kepada mereka yang pernah buat, yang merancang mau buat atau akan buat depan-depan ni. Jangan buat, kerana Sultan Ibrahim sudah bagi warning. Baginda bertitah, usah hasut rakyat. Jangan hasut rakyat dengan isu 3R. Itu daripada titah Sultan Ibrahim. Senang cerita, jangan tunggang 3R. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengingatkan kepada segenap rakyat, bukan hanya ahli politik, tapi semua rakyat di Malaysia, terutama lah ahli politik lah yang kadang-kadang tak peduli. Sudah cakap jangan, masih lagi. Bila diambil tindakan marah, tapi masih buat. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengingatkan kepada segenap rakyat agar tidak memainkan isu 3R, iaitu isu tentang agama, religion, isu tentang kaum iaitu race, dan isu tentang diraja iaitu royalty. 3R ini jangan kacau demi untuk keamanan negara. Baginda bertitah, saya juga menyeru semua lapisan masyarakat supaya memperkukuh perpaduan negara dan tidak menghasut rakyat dengan memainkan isu 3R. Apa yang kamu dapat dengan memainkan isu 3R ini? Apa yang kamu dapat? Ini hanya menghancur negara yang kita sayang ini saja. Mungkin bolehlah untuk kelebihan politik, tapi untuk perpaduan apa yang boleh dapat? Bikin hancur saja. Itulah sebabnya Agung menegah, melarang siapapun untuk menunggang isu 3R ini. Baginda bertitah, kita semua sedia maklum bahawa Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang negara, undang-undang utama negara yang mesti dihormati. Macam ada terasa. Betul, undang-undang Perlembagaan Persekutuan ini adalah undang-undang utama negara yang mesti dihormati. Jadi jangan cuba-cuba untuk mencabar Perlembagaan Persekutuan. Baginda juga bertitah, ia adalah hasil daripada persetujuan daripada Raja-Raja Melayu untuk membentuk persekutuan dan memberikan punca kuasa kepada Parlimen untuk menggubal undang-undang. Titah Baginda bertitah demikian ketika Baginda merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat Parlimen pertama panggal ketiga Parlimen ke-15 hari ini. Dalam masa yang sama, Seri Paduka Baginda juga turut mengingatkan bahawa Perlembagaan Persekutuan telah mengiktiraf Islam sebagai agama persekutuan dan akan terus kekal dipelihara. Namun begitu, agama-agama lain masih dibenarkan untuk diamalkan dengan aman, tetapi tidak boleh disebarkan kepada orang Islam, titah Baginda. Oleh itu, janganlah ada mana-mana pihak yang cuba memutarbelikkan atau mempolitikkan asas perlembagaan ini, titah Sultan Ibrahim. Daulat tuanku. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah batik, mohon diampun. Kita hormati Perlembagaan Persekutuan. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Fahmi mengajak semua pihak untuk hayati titah Agong
Berita hari ini semua tentang titah agung. Sebab itu yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Fahmi mengajak semua pihak untuk menghayati titah agung. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengajak semua pihak bersama-sama menghayati titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 hari ini. Beliau berkata kestabilan adalah asas penting untuk membina semula negara. Daulat tuanku, katanya, yang juga adalah jurucakap kerajaan. Itulah isi secara ringkasan, isi keseluruhan, rangkuman keseluruhan titah baginda Sultan Ibrahim yang di-Pertuan Agong ialah tentang kestabilan. Kestabilan adalah asas yang penting untuk membina semula negara. Tetapi yang hairannya, habis-habisan kerajaan mau bentuk kestabilan, ada juga manusia-manusia yang berhabis juga untuk menggugat kestabilan, untuk mengganggu kestabilan itu. Ada juga manusia begitu ya. Beliau menulis demikian menerusi hantaran pada laman Facebook besertakan infografik titah Sultan Ibrahim yang tidak akan melayan sebarang percubaan menggugat kestabilan politik negara. Inilah yang paling penting. Bila negara stabil dari segi politik, secara otomatik dari segi ekonomi pun stabil. Tapi kalau sentiasa ada manusia yang tidak pernah puas dengan kuasa, yang sentiasa mau ada kuasa, lepas itu ditunggangnya ini banyaklah dia tunggang, itu yang akan mengganggu kestabilan politik. Pagi tadi Sultan Ibrahim dalam titah sulung baginda di Dewan Rakyat menzahirkan peringatan, juga menzahirkan nasihat, serta baginda juga turut mengeluarkan pandangan-pandangan dalam pelbagai topik. Di antaranya yang paling menarik adalah tingkah laku ahli Dewan Negara. Lepas ni tiadalah teriak-teriak, tarik balik. Antaranya tingkah laku ahli Dewan Negara. Sebab kenapa? Itu disiarkan live, orang boleh tengok macam mana gaya-gaya ahli parlimen ni yang dihormati ni. Antaranya tingkah laku ahli Dewan Negara, Dewan Rakyat ketika persidangan, keperluan merangka dasar kukuh perpaduan negara, isu karena birokrasi, hutang negara, serta kestabilan politik negara Malaysia. Ini amat penting. Jadi jangan pula lepas ini, kalau ada orang yang cuba-cuba untuk menggugat kestabilan politik, kestabilan perpaduan negara, kalau diambil tindakan, jangan pula heran. Kerana orang-orang yang buat itu sebenarnya orang-orang yang tidak lagi menghormati, tidak menjunjung titah Ketua Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Itu namanya tidak menghormatlah. Dan saya fikir semua rakyat Malaysia wajib menghormati, menjunjung titah ini. Kita jumpa lagi.